Okey, kepada semua AJK boleh masuk ke Google Meet dan buka kamera untuk muzakarah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, bagi memberkati majlis kita pada muzakarah kita pada kali ini, kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah Ta'ala dapat lagi kita berkumpul secara maya bagi membicarakan satu isu, iaitu berkaitan dengan penggunaan pembayaran sistem pay later. Jadi saya menjemput setiausaha saya iaitu Ustazah Hani untuk menjelaskan berkaitan surat permohonan yang diterima oleh Jabatan Mufti. Silakan Puan Ustazah Hani. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Sahibul Samaha Datuk Mufti. Baik, sebagaimana yang dimaklumkan dalam memo yang telah diedar kepada semua ahli muzakarah pada minggu lepas, muzakarah kita pada hari ini diadakan bagi menyelesaikan isu penggunaan sistem pembayaran pay later yang mana isu ini telah diajukan oleh seorang pemohon pada 2 minggu lepas. Dan bagi memahami persoalan yang diajukan sendiri oleh pemohon, saya meminta izin daripada Datuk Mufti lah untuk menjemput pemohon bersama-sama kita pada hari ini bagi menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan isu tersebut. Okey, silakan Puan Ustazah. Okey, baik. Assalamualaikum Puan Ustaz. Puan Ustaz bolehlah masuk dalam muzakarah kita hari ini. Boleh masuk ikut link yang saya share. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baiklah. Pemohon kita telah masuk dalam muzakarah kita pada hari ini. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan sedikit latar belakang pemohon. Okay. Nama beliau ialah Puan Husna binti Mazdi. Beliau berasal daripada Kuala Terengganu dan kini menetap di Kuala Lumpur. Beliau kini bekerja sebagai pegawai eksekutif Shopee. Okey, baiklah. Saya menjemput Datuk Mufti untuk meneruskan muzakarah kita pada hari ini. Silakan Datuk Mufti. Jadi sebelum kita pergi jauh, sukalah saya untuk mengingatkan kepada AJK untuk menutup mic jika ada pembentang ingin membahaskan tentang isu-isu lah. Maksudnya untuk mengelak daripada masalah teknikal atau gangguan ketika penjelasan daripada mana-mana AJK. Okey, Assalamualaikum Puan Husna, apa khabar? Waalaikumsalam Mufti. Alhamdulillah sihat. Okey. Saya rasa ini begitu clear ya. Jadi eloklah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli jawatan kuasa yang bersama-sama kita dalam muzakarah hari ini untuk mendengar isu yang dipohon oleh iaitu Puan Husna. Jadi saya selaku pengurusi muzakarah fatwa hari ini yang bernama Wan Akram Ramsyidi bin Nabil Azwadi. Dan setiausaha bagi muzakarah pada kali ini iaitu Ustazah Hani Hafiqah binti Muhammad. Seterusnya pegawai istinbat 1 iaitu Ustaz Ahmad Faiz Farham bin Yahya. Pegawai istinbat 2 Ustazah Aina Syahira binti Muhammad Yusof. Pegawai buhus iaitu Ustazah Ibtisam binti Ja'far. Dan AJK Fatwa pensyarah di Pusat Pengajian Fakulti Islam Uniza iaitu Prof. Madya Dr. Abdul Muaz bin Ali Amri, dan pakar syariah iaitu Puan Hanan Nabiah binti Muhammad Syafi'i, dan pegawai BEN iaitu Puan Nur Dayini binti Ahmad Rizal. Seperti tadi, setiausaha telah menerangkan isi surat permohonan fatwa dari pihak Puan. Boleh Puan jelaskan isu dan konflik daripada pihak Puan yang berkaitan dengan penggunaan sistem pembayaran pay later? Silakan Puan Husna.
Okey, terima kasih kepada Datuk Mufti kerana sudilah untuk menjemput saya untuk menghadiri muzakarah fatwa pada hari ini. Okay, sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Husna binti Mazdi yang telah membuat permohonan berkaitan isu penggunaan sistem pembayaran pay later ini. Saya yang mana merupakan pemohon dan juga pegawai eksekutif Shopee lah. Okey. Sedikit perkenalan mengenai Shopee Pay Later ini. Secara asasnya, Shopee Pay Later ni adalah perkhidmatan yang disediakan bagi pengguna aplikasi Shopee untuk membolehkan pengguna membeli belah menerusi aplikasi Shopee atau dalam kata lain dikata sebagai pinjaman, dianggap sebagai pinjaman. Okey. Tujuan permohonan yang dibuat ini adalah kerana terdapat masyarakat yang ragu-ragu tentang hukum SPay Later dan bertanya melalui email serta media sosial lah kepada pihak Shopee tentang status Pay Later daripada sudut Islam. Okey. Selain itu, timbulnya pertikaian dalam kalangan masyarakat terhadap hukum yang diputuskan oleh mufti beberapa negeri tentang caj pemprosesan dan caj lewat bayar. Okay, SPay Later persoalan saya mengenai SPay Later ini, jika terdapat persetujuan bersama antara penjual dan pembeli, adakah pinjaman tersebut dianggap sebagai riba? Jadi saya nak minta pandangan Jawatankuasa Fatwa lah mengenai isu ini. Okay, terima kasih kepada Puan Husna. Jadi saya meminta untuk Ustazah Anis untuk menjelaskan sedikitlah tentang sistem pembayaran pay later ini. Silakan Ustazah Anis. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Datuk Mufti dan juga pemohon kita. Okey, seperti setelah saya membuat penelitian terhadap isu pay later ini, sebenarnya terdapat dua bentuk sistem pembayaran, iaitu secara tunai dan secara tidak tunai. Dan isu pay later yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah termasuk dalam sistem pembayaran tidak tunai. Okey. Pay later secara umumnya ialah satu istilah atau sistem pembayaran yang membenarkan pembeli untuk membuat pembelian tanpa perlu membayar terlebih dahulu ataupun kita kenali sebagai BNPL. Singkatan dia lah, iaitu Buy Now Pay Later, yang bermaksud beli dahulu bayar kemudian. Okey. Dan pembayaran tersebut juga boleh dilakukan secara ansuran mengikut syarat dan juga terma yang ditetapkan oleh penyedia. Okey. Dan e-money menjadi istilah yang digunakan dalam pay later kerana penggunaan dan proses pendaftaran pay later ini adalah secara atas talian, iaitu online. Dan platform ini kebiasaannya mengandungi 0% faedah dengan membahagikan bayaran bulanan secara ansuran daripada jumlah pembelian pelanggan itulah. Dan walaupun begitu, caj pembayaran lewat akan dikenakan kepada pelanggan yang tidak membuat pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan. Okey, oleh sebab itulah timbul beberapa isu syariah berkaitan dengan caj pemprosesan dan juga caj lewat bayar yang mana telah diajukan persoalannya oleh pemohon kita sebentar tadi. Okay, dan antara platform yang digunakan dan terdapat di Malaysia ataupun kemungkinan ahli jawatankuasa semua ada yang mengenali dan juga ada yang tidak tahu tentangnya, iaitu seperti Atom, Faith Pay Later, MyIOU, Hula, Pay Later Malaysia, Pay Later oleh Grab, Split dan juga SPay Later oleh Shopee. Okay, baik, itu sajalah penjelasan saya berkaitan dengan isu pay later ini secara umumnya. Baik. Terima kasih kepada Ustazah Anis yang menekan secara umum tentang pay later ini. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas kepada JK-JK yang hadir pada ini, segeralah saya untuk menjemput Puan Husna selaku pegawai Shopee untuk menjelaskan lebih terperinci tentang sistem pay later ini. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Mufti. Okey, baiklah, saya setuju dengan apa yang Puan Anis bicaralah sebab semuanya adalah betul. Okey, dan persoalan saya yang telah dijelaskan bahawa jika melakukan pinjaman secara keseluruhan atau lamsam tidak akan dikenakan apa-apa caj tambahan. Akan tetapi kaedah pembayaran pinjaman secara ansuran umumnya terdapat caj pemprosesan dan caj lewat bayar itu. Okay, dalam isu ini, apabila memasuki cara pembayaran semula secara ansuran, maka telah timbulnya isu syariah lah, iaitu dalam caj pemprosesan dan caj lewat bayar tersebut. Okay.
untuk pengetahuan semua, cas perprosesan bagi SPLT ni dikenakan sebanyak 1.25%, manakala bagi cas lewat bayar 1.5% bagi setiap bulanan lah. Okey, mengapa boleh timbul isu seperti ini? Sedangkan bayaran ansuran tu berlaku dengan persetujuan penjual itu sendiri. Penjual dan pembeli. Okey. Ia berlaku antara pelanggan dengan penjual. Bukan Shopee yang bagi pelanggan hutang. Lalu pelanggan bayar lebih daripada nilai asal tersebut. Okey. Seandainya terlewat bayar, semua benda akan ada late payment interest, betul tak? Okey. Sekarang ni bila jadinya macam tu sudah timbul elemen hutang atas hutang. Okey. Sekalipun ia hanya berlaku kalau lewat bayar, tapi ia tetap sebahagian daripada terma akad pay letter itu, dan semestinya akad itu telah dibaca dan dipersetujui oleh pelanggan tersebutlah. Maka sewajarnya sebagai panduan, dalam sesuatu akad, seseorang itu haruslah menepati syarat-syarat yang telah dipersetujuinya, kecuali jika syarat tersebut mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Jadi saya mohon pandangan Datuk Mufti dan ahli jawatankuasa fatwa semualah. Okay, terima kasih kepada Bos Nas selaku pegawai Shopee yang memberi penerangan atau gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan SPLT yang mungkin dalam kalangan kita tidak mengetahui tentang cas pembayaran lewat bayar, cas pengurusan dan sebagainya. Jadi pihak kami, pihak JK Fatwa Muzakarah Pergaulan ini berbesar hati dengan jemputan daripada Puan Husna iaitu selaku pegawai Shopee untuk membangkitkan isu ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Puan Husna. Okey, Tuan Mufti, boleh sebelum saya mohon izin untuk keluar, saya ingin mengutarakan satu lagi persoalan untuk dijadikan perbincangan dan mendapat kata sepakatlah daripada muzakarah fatwa ini. Boleh Tuan Mufti? Boleh, silakan Puan Husna. Okey, terima kasih kepada Tuan Mufti dan ahli jawatankuasa majlis. Persoalan yang mengelirukan saya ialah mengenai sistem pay letter pada Shopee ni telah dianggap melanggar kaedah jual beli dalam hukum syarak dengan cara dikenakan caj lewat bayar dan caj pemprosesan tersebut. Namun berlainan pada isu pinjaman amanah ikhtiar Malaysia. Okey, menurut Prof Madya Dr. Muhammad Sabri Harun iaitu Mufti Negeri Terengganu, caj pembayaran lebih yang dikenakan ini tidak dikira sebagai riba kerana bayaran lebih tersebut adalah pembayaran bagi pengurusan yang terpaksa ditanggung oleh syarikat disebabkan penangguhan bayaran pinjaman itu. Okay, sebagai contoh, pinjaman sebanyak RM900 dan bayaran pulang akan naik mendadak sehingga RM1,200 atas alasan bagi menanggung kelewatan tersebut. Okay, persoalan saya, bukankah caj yang dikenakan oleh Amanah Ikhtiar dan Shopee adalah perkara yang sama dengan kadar kenaikan yang dikenakan kepada SPLT dan Amanah Ikhtiar lah. Namun mengapa pada isu ini terdapat perbezaan hukum? Okay, pada pay letter dikatakan mengandungi unsur riba, tapi dekat Amanah Ikhtiar Malaysia dikatakan sebaliknya, iaitu bagi caj pinjaman dari Amanah Ikhtiar itulah. Okey, maka satu perbahasan dan perbincangan saya rasakan wajar bagi daripada pihak mufti lah untuk menjelaskan kedua-dua hal tersebut. Okey, saya berharap dapat memperoleh jawatan daripada Jabatan Mufti dan dapat memperjelaskan orang awam mengenai SPay letter ini. Okay, terima kasih kepada semua ahli muzakarah yang mana yang sudi mendengarkan permohonan saya ini. Okey, sebelum saya undurkan diri, terima kasih. Saya mohon undurkan diri terlebih dahulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Husna ya. Persoalan yang agak baik ya. Persoalan yang agak baik berkaitan dengan perbezaan hukum antara apa yang diamalkan oleh Amanah Ikhtiar dengan Shopee Pay Letter. Jadi pihak kami cuba yang terbaik untuk menyelesaikan harapan Puan Husna ya selaku ni untuk menyelesaikan masalah yang menjadi kekeliruan dalam pengguna bagi menggunakan Shopee Pay Letter ni lah. Terima kasih kepada Puan Husna sekali lagi. Terima kasih Tuan Mufti. Saya minta izin dulu. Okey, silakan. Okey, jadi setelah mendengar segala permasalahan atau permohonan daripada pemohon iaitu Puan Husna selaku pegawai Shopee, cukuplah saya untuk memulakan muzakarah kita pada ini dengan menjemput pegawai buhus iaitu Ustazah Ibtisan untuk membahaskan tentang persoalan apakah hubung kait permasalahan hukum dengan Shopee Pay Letter. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Datuk Mufti dan ahli-ahli jawatankuasa fatwa sekalian. Terima kasih Datuk Mufti.
Berdasarkan persoalan yang ditujukan kepada saya sebentar tadi, hubung kait permasalahan hukum dengan Shopee Pay Later merupakan topik yang berkaitan dengan isu fik dalam bab muamalat, serta boleh dilihat dari sudut bab baik bil taqsid yang bermaksud jual beli secara ansuran. Baik bil taqsid juga boleh didefinisikan sebagai kenaikan harga jualan berbanding harga semasa. Jumhur ulama mengharuskan jual beli secara ansuran selagi mana ia dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak yang berangkat. Selain daripada itu, sistem pembayaran ini juga dilihat dari sudut konsep al-wakalah yang menunjukkan sistem operasi seperti Shopee berdasarkan al-wakalah di mana melengkapi keempat-empat rukun iaitu al-muwakil, al-wakil, al-muwakil bih serta sirah ijab qabul. Seterusnya, isu Shopee Pay Later ini adalah berkait dengan jual beli al-qard atau jual beli dengan hutang yang mana ia didefinisikan sebagai pemilikan sesuatu barang sebagai pertukaran untuknya. Jual beli secara hutang adalah dibenarkan dalam Islam dengan melihat kepada dalil-dalil Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Isu ini akan dijelaskan dengan mengambil pandangan dari sudut empat mazhab yang menjadi pegangan umat Islam iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki serta beberapa mujtahid dan dalil pensyariatannya. Di samping itu, permasalahan Shopee Pay Later turut dikaitkan dengan beberapa pecahan kecil daripada bab fiqh muamalat. Itu saja Datuk Mufti. Terima kasih kepada Ustaz Haifizah atas penjelasan tentang sedikit tentang jual beli al-qard. Jadi bagaimana pula dengan berkaitan dengan konsep wakalah dengan Pay Later ni? Boleh terangkan? Baik Tuan Mufti. Silakan. Menurut Muhammad Zahidi dalam kitabnya Al-Mutamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, maksud al-wakalah dari segi syarak ialah individu yang mempunyai tanggungjawab yang banyak lalu diwakilkan kepada yang lain untuk menunaikan tanggungjawabnya. Dalam kitab An-Nutfa fi Al-Fatawa menyebutkan bahawa hukum mengaplikasikan konsep al-wakalah adalah harus dalam semua perkara melainkan dalam urusan hudud dan kisos. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Wabi Abdullah, boleh sekiranya muwakil itu wujud atau gaib, sihat atau sakit, malah dibenarkan sama ada pihak yang lain redha atau tidak. Secara zahirnya, konsep al-wakalah dalam sistem pembayaran SPay Later atau Shopee Pay Later misalnya berlaku apabila pembeli bertindak sebagai al-muwakil iaitu orang yang mempunyai urusan dan pihak Shopee sebagai al-wakil iaitu ejen yang menguruskan. Manakala duit yang dipinjam dikira sebagai al-muwakil bih iaitu perkara yang diwakilkan. Seterusnya, sirah, hijab dan qabul boleh dilihat berdasarkan syarat dan terma yang telah ditetapkan oleh Shopee sebelum pengguna membuat pengaktifan akaun SPay Later mereka. Itu sahaja Tuan Mufti. Terima kasih kepada Ustaz Haifizah atas penjelasan tentang konsep wakalah. Jadi kita terus pula kepada Ustaz Zahaina berkait persoalan yang hubungan kait dari al-qard dengan Pay Later. Silakan Ustaz Zahaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Berdasarkan soalan yang telah diajukan saya, apakah hubung kait riba al-qard dengan Pay Later? Al-qard pada asalnya merupakan pinjaman yang tidak dikenakan apa-apa syarat bayaran faedah, iaitu sebagai pinjaman tanpa riba yang terbatas kepada jumlah pinjaman wang tertentu dan pada tempoh masa tertentu. Apabila urusan pinjaman ini telah pun dicampuri dengan riba, maka terjadilah riba hutang ataupun riba al-qard, iaitu seseorang tersebut meminjam wang daripada pihak lain dan perlu memulangkan wang pinjamannya bersama cas tambahan dan faedah yang dikenakan atasnya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Dan cas atau lebihan yang dikenakan itu merupakan syarat yang diletakkan kepada peminjam dalam sebarang urusan jual beli tangguh sama ada dalam bentuk kewangan ataupun manfaat yang lain. Dan bagi semua jenis pinjaman yang meletakkan syarat dengan mengenakan faedah kepada peminjam adalah dikategorikan sebagai riba al-qard.
Dan dalam pada ini juga kita telah melihat platform peleter ini mempunyai berkaitan dan menepati dengan maksud riba al-qard yang didapati terlibatnya dengan unsur riba. Sebagaimana yang telah ditawarkan oleh platform Shopee, unsur riba yang dikatakan dalam SPayLater ini adalah berlaku dalam sistem pembayaran secara angsuran yang disediakan oleh pihak Shopee, di mana melibatkan bayaran tertangguh iaitu hutang dan perkenaan cas lebihan. Dan cas lebihan tersebut adalah terdiri daripada cas pemprosesan dan cas lewat bayar. Dan perkara ini juga dikira sebagai riba. Hal ini kerana pihak yang menguruskan tersebut iaitu pihak Shopee telah pun mengambil manfaat keuntungan daripada pinjaman yang diberikan kepada penghutang. Pihak yang mengenakan cas tersebut, pihak yang mengenakan cas bayaran kepada peminjam menganggap bahawa faedah yang dikenakan adalah atas dasar keuntungan dari urusan jual beli. Sedangkan nilai untung dan nilai faedah adalah berbeza. Kedua, sebarang urusan jual beli yang melibatkan riba adalah haram dan tidak dikatakan suatu perniagaan kerana jual beli dan riba adalah berbeza menurut Islam. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Terima kasih kepada Ustaz Zahina atas penjelasan tentang al-qard. Jadi secara umumnya apa yang kita fahamlah, al-qard ni adalah jual beli yang suatu pinjaman yang tidak dikenakan sebarang cas tambahan. Ya. Jadi kita terus pula pergi kepada perbahasan tentang istinbat hukum terhadap Shopee PayLater. Silakan Rahmalia Dr. Muaz. Sebelum saya menerangkan, izinkan saya untuk merangkap serangkap pantun. Boleh Datuk Mufti? Silakan. Okay. Hari ini, hari Jumaat. Hari esok, hari Sabtu. Nabi kita, Nabi Muhammad. Tuhan kita hanya yang satu. Okey, sekian saja dari saya. Saya akan menerangkan hal berkaitan konsep wakalah. Menurut Muhammad Zuhaili, maksud al-wakalah daripada segi syarak ialah individu yang mempunyai tanggungjawab yang banyak lalu diwakilkan kepada individu yang lain untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Hukum al-wakalah adalah diharuskan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran, hadis Nabi dan kalam fuqaha. Berdasarkan daripada Khatib Syafi'i turut menyatakan bahawa ulama telah bersepakat bahawa al-wakalah adalah diharuskan. Bertepatan dengan firman Allah di dalam surah Nisa ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wa in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Yang bermaksud, dan jika kamu khawatir kepada seseorang antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai daripada keluarga lelaki maupun keluarga perempuan. Yang bermaksud untuk mengadakan perdamaian, percaya bahawa mereka percaya Allah memberikan taufik kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah Maha memberi petunjuk dan taufik kepada suami itu. Hadis ini menerangkan, menurut Ibnu Katsir, berdasarkan daripada ayat ini menyatakan, ulama fiqh telah menyatakan bahawa apabila berlaku pertelingkahan antara suami dan isteri, maka yang menyelesaikan mereka ialah hakim, iaitu sebagai orang tengah yang mana bertujuan untuk mempertimbangkan pertelingkahan yang telah berlaku. Walau bagaimanapun, ayat tersebut khusus untuk pertikaian antara pasangan suami isteri. Akan tetapi, ianya ayat umum yang membahaskan tentang pensyariatan al-wakalah. Selain itu, terdapat beberapa hadis dan Nabi yang menerangkan konsep wakalah yang terdiri daripada hadis Muslim, hadis Tirmizi, hadis Imam Ahmad dan lain hadis lagi.
Oleh demikian, konsep al-wakalah ini juga telah diamalkan dalam aplikasi sistem pembayaran pay later. Yang ini sebagai contohnya di dalam pay later yang mana syarikat Simani yang dilantik oleh pihak Shopee mewakilkan untuk penghutang supaya membayar hutangnya terlebih dahulu dengan pihak penjual. Perkara ini adalah dibolehkan dan juga dibenarkan kerana ianya selari sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Nabi dan ayat Al-Quran serta kalam fuqaha. Sekian saja daripada saya, Datuk Mufti, berkaitan dengan konsep wakalah menurut hadis Al-Quran dan kalam fuqaha. Terima kasih kepada Prof. Madia Dr. Muaz atas penjelasan tentang konsep wakalah itu. Jadi jelaslah kepada kita semua tentang bahawa terlibat adanya konsep wakalah yang diamalkan oleh Syarikat Regulator iaitu Simani menjadi Simani menjadi orang tengah atau wakil kepada peminjam tadi. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita mempersilakan lagi kepada Ustazah Faris Farhan iaitu sebagai selaku pegawai istinbat untuk menjelaskan atau membahaskan tentang penggunaan kaedah fiqh bagi menyelesaikan masalah hukum pay later ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada sahibus samahah Datuk Mufti kita yang handsome lagi bergaya. Jadi pada hari ini saya akan bahaskanlah berkait dengan permasalahan yang hangat pada masa ini iaitu pay later. Jadi saya akan bahaskan dari sudut kaedah fiqh. Okay. Jadi kaedah fiqh ini yang digunakan oleh para penijtihad ataupun mujtahid dalam mengeluarkan satu hukum, di mana kita tahu muftilah. Mana di Malaysia ini kita muftilah sebagai yang berijtihad dalam menentukan isu-isu ataupun situasi yang baru. Jadi berdasarkan kepada analisis kaedah fiqh yang digunakan dalam menetapkan hukum bagi hukum cas pemprosesan dan cas selamat bayar dalam Shopee Pay Later ini dilihat daripada pelbagai sudut, termasuklah persekitaran masyarakat. Okay. Jadi sebelum membuat analisa, setelah pun melakukan tinjauan terhadap situasi sebenar masyarakat setempat, saya meninjau daripada pelbagai sudut, iaitu daripada sudut adat, taraf hidup, persekitaran dan juga sebagainya. Jadi selepas melakukan tinjauan, barulah saya menganalisis tinjauan tersebut dan mengaitkannya dengan kaedah fiqh untuk mengeluarkan hukum terhadap permasalahan ini. Jadi antara kaedah fiqh yang digunakan adalah kaedah asas fiqh yang pertama iaitu ad-darur yuzal, yang bermaksud kemudaratan mesti dihapuskan. Di bawah kaedah asasnya adanya kaedah terbitan iaitu wa ma ubihu li darurah yuqaddiru bi qadariha, yang bermaksud sesuatu yang diperbolehkan kerana darurat harus dilihat menurut batasan ukuran keperluannya. Okay. Suka saya menyebut daripada Wahbah Zuhaili yang berkata bahawa perbezaan antara mudarat dan hajat ialah darurat lebih besar keperluannya, okay, berbanding dengan hajat. Hukum asal berubah kerana darurat yang timbul, seperti mana pinjaman yang memerlukan kepada cas perkhidmatan diharuskan, okay, sebagai cas gerak kerja. Jadi cas pemprosesan ini maknanya kita harus disebabkan oleh cas perkhidmatan ataupun cas gerak kerja yang sebenar-benarnya. Jadi hukum asalnya adalah riba kerana wujudnya cas tambahan, okay, daripada pinjaman yang sebenar itulah. Walau bagaimanapun di sini pengharusan sesuatu hajat atas dasar keperluan menyebabkan hukum itu menjadi lebih ringan. Okay, tapi ringannya itu tidak sama seperti mana keadaan yang darurat. Kerana mempunyai keadaan yang darurat itu mempunyai pengecualian hukum atas dasar kemudaratan tersebut. Jadi yang ni tidaklah sampai ke tahap yang betul-betul darurat, yang mana kalau tak ambil memang akan menyebabkan kematian. Okey, seterusnya saya pindah kepada kaedah asas fiqh yang kedua. Okey, sebelum saya terlupa. Okey, saya nak sebut berkait dengan
Majlis Syariah UIF dan hasil keputusan Kesatuan Fiqh Islami Sedunia pada sidangnya yang ketiga berpendapat bahawa mengenakan kos perkhidmatan dengan syarat ialah kos sebenar pengurusan teknikal sahaja. Jadi resolusi mereka juga menyebut adalah haram kenakan kos yang lebih besar daripada kos yang sebenar. Jadi para ulama daripada persidangan tadi yang sebutkan tadi menerangkan supaya bagaimanakah cara mengira yang dibuat dengan yang paling tepat dan juga paling baik. Jadi seterusnya keputusan mereka juga menyebut kos-kos yang tidak langsung seperti mana gaji pekerja, sewaan tempat dan tanggungan lain, dan institusi ini tak boleh dimasukkan dalam kos menguruskan pinjaman kerana ia termasuk dalam kos peribadi. Jadi kos-kos yang terlibat sahaja, iaitu melibatkan dengan pinjaman tersebut saja yang dikira sebagai cas perkhidmatan. Okey, seterusnya kita berpindah kepada kaedah asas fiqh yang kedua, iaitu al-masyaqqah tadribu taisir. Okey, kesulitan menyebabkan kemudahan. Merujuk kepada kaedah terbitan yang pertama, iaitu iza daqa al-amru ittasa'an, yang bermaksud apabila sesuatu itu sempit, jadi hukumnya menjadi luas ataupun hukumnya menjadi lebih ringan. Okey, menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menjelaskan bahawa syariat Islam ini dibina atas dasar apabila suatu perkara itu sukar ataupun sempit, maka hukumnya menjadi luas dan mudah. Okay, contohnya apabila suatu pinjaman itu diraguilah dan ada unsur riba, maka kita ni mesti jauhi kerana riba adalah haram. Okay, ia dilihat daripada sudut keperluan, keperluan masyarakat, maka hukum menjadi lebih ringan disebabkan disebabkan adanya keperluan tersebut. Faham? Okay, akan tetapi pengharusan tersebut diukur daripada sudut cas pemprosesan itu. Jika cas yang dikenakan adalah sangat tinggi, maka ia tetap dianggap riba kerana ia adalah menzalimi, maka ia diharamkan. Okay, jadi cas pemprosesan tersebut itu mestilah dilihat daripada pelbagai sudut. Cas gerak kerja yang sebenar-benarnya, seperti dilihat dalam bentuk nilai angka yang paling tepat, bukan hanya sebab sekadar mengagak ataupun memberi nilai yang tidak tepatlah dalam peratusan yang diragui, dan benda itu boleh menyebabkan riba. Jadi keputusan tersebut mestilah setepat-tepatnya dengan nilai angka yang sebetul-betulnya, barulah perkara itu diharuskan oleh syarak. Okey, setakat itu daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Faiz Farhan atas penjelasan tentang penggunaan kaedah fiqh bagi menyelesaikan hukum seperti pilater ni, penggunaan pilater. Jadi kita sambung kepada perbahasan tentang jual beli al-qad mengikut pandangan sarjana Islam. Jadi saya menjemput Puan Hanan selaku pengajar untuk membahaskan tentang isu tersebut. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sayyid Samahah Datuk Mufti. Baiklah, berkenaan dengan hukum al-qad daripada sudut sarjana Islam, kita lihat nilai pada suatu perkara yang dipinjam mempunyai nilainya yang tersendiri yang dihitung sewaktu berlaku penyerahan dari peminjam. Hal ini kerana pinjaman juga mampu mengubah nilai pinjaman setelah berlaku penyerahan semula. Sedangkan menurut Imam Maliki, pengembalian pinjaman tetap sama dan tidak boleh lebih daripada itu, meskipun apa yang dipinjam merupakan barangan bernilai atau sebaliknya. Dan dalam transaksi pemberian pinjaman, tiada perbezaan antara harta yang berpotensi riba dan harta yang tidak berpotensi riba. Ibnu Hazm berpendapat riba dalam pinjaman boleh terjadi dalam pelbagai bentuk. Maka pembayaran atau pengembalian semula yang berlaku penambahan adalah dilarang, dan begitu juga harus menyerahkan dalam bentuk dan kadar yang sama. Menurut Azhim Jalal Abu Zaid, seluruh para fuqaha bersepakat bahawa duit tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, sama ada duit tambahan tersebut sejenis dengan duit yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab kerana hal ini telah bertentangan daripada tujuan asal
memberi pinjaman, iaitu tolong menolong dan atas dasar kasih sayang. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Hanan atas perbahasan tadi. Jadi tanpa kita membuang masa lagi, saya berbesar hati untuk menjemput Puan ini selaku pegawai bank untuk menerangkan tentang platform pinjaman yang digunakan oleh Shopee PayLater. Silakan. Terima kasih Datuk Mufti. Jadi antara contoh pinjaman yang berkait rapat dengan sistem pembayaran PayLater dari sudut perbankan ini adalah kad kredit. Kad kredit ini merupakan voucher yang diberikan oleh pengeluar kad kepada pemegang kad berdasarkan akad yang terjadi antara kedua-dua belah pihak. Kad kredit melibatkan 5 pihak yang mana kelima-lima pihak ini terlibat dalam proses penggunaan ataupun pembayaran menggunakan kad kredit. Jadi pihak yang pertama adalah organisasi international, yang kedua adalah pengeluar kad, yang ketiga pemegang kad iaitu pelanggan bank, yang keempat penerima kad iaitu peniaga yang terlibat dengan akad, dan yang kelima ialah bank-bank lain yang merujuk kepada bank yang menerima voucher jualan daripada peniaga. Manakala bagi PayLater terdapat 3 pihak sahaja yang terlibat dalam pengurusan sistem pembayaran tersebut. Yang pertama, pengguna yang merujuk kepada penerima pinjaman. Yang kedua, penyedia layanan PayLater selaku pemberi pinjaman dan pemilik barang yang dijual. Dan yang ketiga, fintech yang berperanan sebagai pihak yang menguruskan pinjaman wang. Jadi kad kredit ini merupakan pinjaman yang berasaskan perjanjian ataupun persetujuan dengan pihak bank yang mana mewajibkan peminjam untuk membayar jumlah pinjaman pada tempoh masa tertentu beserta pemberian bunga ataupun komisen yang dikenakan ke atasnya. Manakala sistem pembayaran PayLater ini merupakan pinjaman yang dilakukan secara atas talian yang mana peminjam perlu membayar pinjaman ataupun sebarang transaksi yang dilakukan di kemudian hari sama ada dengan sekali bayar atau bayaran secara ansuran. Dan menurut maklumat yang diperoleh, terdapat charge yang dikenakan sekiranya peminjam terlewat bayar dalam tempoh-tempoh tertentu. Jadi apa yang membezakan sistem PayLater dengan kad kredit ini adalah bagi kad kredit, pihak bank turut terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam dan pihak bank berperanan untuk menentukan penyerahan wang kepada peminjam. Namun bagi sistem pembayaran PayLater, perjanjiannya dinamakan perjanjian peer-to-peer lending yang mana melibatkan pihak-pihak yang disebut di atas tadi, termasuklah fintech yang mana ia dikategorikan sebagai lembaga kewangan bukan bank. Sekian itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Puan Derini selaku pegawai bank tentang platform pinjaman yang digunakan oleh PayLater. Jadi jelaslah di sana kita dapat lihat bahawa ada perbezaan antara konsep yang digunakan PayLater dan kad kredit. Jadi kita terus kepada staf seraya membuat sedikit pengetahuan tentang fatwa daripada dua negara, iaitu fatwa daripada Jordan dan Indonesia. Jadi kita pergi kepada yang pertama ialah fatwa dari Ustaz Jordan. Ya, dalam fatwa ini menyatakan bahawa Islam tidak menjadikan pinjaman sebagai subjek untuk laporan dan bukan untuk pertukaran, maka tidak dibenarkan dalam syariah untuk mengambil papasan bagi pinjaman tersebut kerana adalah dikira sebagai riba. Sebagaimana kata Imam Ibn Qudamah, setiap pinjaman yang disyaratkan ada penambahan maka ia adalah haram tanpa berselisih faham. Dan kata Imam Al-Mudin pula berkata, mereka sepakat sekiranya pemberi pinjaman menetapkan penambahan atau pemberian kepada peminjam, kemudian dia mendahulunya, maka mengambil riba itu adalah dikira sebagai riba. Jadi kesimpulan daripada fatwa tersebut, setiap institusi keuangan berasaskan pinjaman atau kredit supaya berhati-hati dengan kos yang dikenakan ke atas pinjaman kerana setiap kenaikan yang tidak nyata adalah riba. Jadi kita pergi kepada sesi itu ni adalah sesi tentang pertanyaan pendapat Ustaz JK. Ya. Saya mempersilakan ke-mana-mana JK yang ingin mengutarakan pendapat. Silakan. InsyaAllah saya Sohibul Sama Mufti. Okey. Izinkan saya untuk mengeluarkan memberikan pendapat saya berkaitan dengan hukum sistem PayLater ini. Jadi dari pendapat saya adalah harus bagi untuk sistem PayLater ini. Jadi hal ini kerana sistem pembayaran PayLater ini adalah dia halal. Jadi selagi mana dia ni tak terlibat ke dalam riba. Ini. Namun yang kita pandang, yang kita lihatlah dari sudut cas pemprosesan yang pada mulanya adanya unsur riba,
kerana adanya cas tambahan lah. Akan tetapi disebabkan ia merupakan kepada keperluan masyarakat, maka diharuskan berdasarkan kepada kaedah asas yang kedua, iaitu ad-darar yuzal, iaitu kemudaratan mesti dihilangkan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa mudarat itu mana? Mudarat itulah keperluan masyarakat. Jadi apabila kemudaratan itu timbul, jadi hukum menjadi lebih ringan. Jadi diharuskan untuk mengambil pinjaman pay later ini, tapi berdasarkan kepada apa yang digariskan oleh mufti. Jadi tengoklah dari segi macam mana cas perusahaan itu merangkumi atau tak cas gerak kerja yang sebetul-betulnya. Jadi sebab apa? Sebab kita tahu bahawa agama Islam ini adalah agama yang syumul, iaitu agama yang menyeluruh dan merangkumilah semua segala urusan manusia. Jadi kita dapat lihat di sini berdasarkan kepada kaedah yang digunakan oleh mujtahid, iaitu muftilah untuk kita punya negara Malaysia. Jadi hukum yang dikeluarkan itu adalah melihat kepada elah masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat itu elah dia tak kira lah macam ada masyarakat yang moden, kiranya yang kaya, miskin dan juga amat miskin. Jadi apabila amat miskin berkeperluan kepada perkara tersebut, menyebabkan hukumnya menjadi harus, tapi mestilah berlandas kepada syariat Islam. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Faiz Farhan atas pendapat yang diutarakan. Mungkin ada lagi mana-mana JP yang ingin mengutarakan pendapat? Silakan. Maaf Datuk Mufti, boleh izinkan saya menyambung sedikit ulasan berkenaan Al-Qad kita tadi. Ada sedikit tambah. Okey, silakan Puan Hana. Baik, akad kiwak merupakan akad tamlik, itu pemilikan kerana hanya dibolehkan pada orang yang layak menggunakannya bagi sesuatu harta dan tidak sah tanpa ijab dan kabul. Akad kiwak juga dikira sah apabila menggunakan kalimat kiwak atau penggunaan pada kata yang mencapai makna yang sama. Sebahagian ulama mazhab Maliki meletakkan pemilikan terjadi dengan akad meskipun serah terima harta tersebut belum dilakukan. Melihat kepada masyarakat ini, akad kiwak yang dilakukan majoritinya sudah lagi tidak mengikut landasan fiqh. Akad yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya hanya berlandaskan adat tradisi setempat yang menjadi kebiasaan mereka ataupun turun-temurun. Mengenai akad atas pinjaman, ia merupakan jalan bagi memberi pertolongan kepada orang lain dan ianya bukanlah untuk mencari perolehan ataupun keuntungan. Akad Al-Qad yang terjadi pada masyarakat lebih bersifat menolong pada pihak awalnya, namun pada akhirnya berlainan. Oleh itu betapa pentingnya pemahaman akan huruf dalam pelaksanaan akad Al-Qad. Hal ini kerana tidak semua huruf yang dilakukan oleh masyarakat merupakan huruf yang benar, iaitu huruf yang sahih. Imam Syafi'i juga berpendapat pada huruf. Imam Syafi'i juga berpegang pada huruf dalam membina sebahagian hukum mazhabnya yang baru. Sehingga kan Imam Al-Qarafi mengatakan bahawa huruf juga diaplikasikan pada seluruh mazhab. Sekian sampai di sini sajalah penjelasan dari saya, Datuk. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Hana atas penambahan sedikit sebanyak tadi, sambungan kepada perbahasan yang mula-mula tadi. Jadi terus lagi kita untuk mana-mana JK yang ingin mengutarakan pendapat, silakan. Pada pendapat saya juga buat Datuk Mufti dan AJK Fatwa sekalian, hukum sistem pembayaran pay later adalah diharuskan. Hal ini kerana dalam sistem pembayaran ini ia menggunakan konsep Al-Qad yang bermaksud jual beli hutang, jual beli secara hutang. Hukum Al-Qad adalah dibenarkan dan bertepatan dengan syarak sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis-hadis dan ijma'. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzal ladzi qarada Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Maksudnya, siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya.
surah Al-Baqarah ayat 245. Maksud ayat memberikan pinjaman kepada Allah yang saya bacakan tadi adalah meliputi sedekah dan hutang yang diberikan kepada manusia. Oleh itu, jelaslah bahawa sistem pembayaran pay later adalah boleh untuk digunakan oleh masyarakat kerana ianya patuh syariah. Itu sahaja Tuan Mufti. Terima kasih kepada Ustazah Ibtisam atas pendapat yang diutarakan. Jadi saya menjemput mana-mana AJK yang membutuhkan lagi dapat datang kita pada pembicaraan kita pada kali ini. Silakan. Maafkan saya Datuk Mufti, izinkan saya mencelah sedikit. Silakan. Saya terlepas pandang berkenaan soalan yang diajukan oleh pemohon awal tadi, Puan Husna, berhubung bayaran balik hutang amanah ikhtiar Malaysia. Jadi perkara tersebut bukanlah riba. Ini berdasarkan keterangan pegawai amanah ikhtiar itu sendiri apabila ditanya berkenaan perkara itu. Katanya bayaran tersebut adalah faktor pengurusan yang terpaksa ditanggung akibat penangguhan bayaran hutang. Jadi di sini saya bersetuju dengan pandangan yang mengharuskan sistem pembayaran pay later kerana charge yang dikenakan oleh pay later itu boleh jadi charge kerugian yang ditanggung oleh pihak yang terlibat. Untuk lebih jelas di sini, saya beri contoh dari sudut pinjaman peribadi bank. Kalau seseorang tu gagal bayar, bank akan tarik balik barang dia tu sebab bank yang pegang barang dia. Tapi bagi pay later pula, apabila pengguna membuat belian, pihak Simani yang dilantik oleh Shopee akan bayar kepada penjual Shopee terlebih dahulu. Kemudian pelanggan perlu membayar secara ansuran ataupun one off kepada Simani dalam tempoh sebulan. Jadi pelanggan dianggap berhutang dengan Simani. Kalau lewat bayar dalam tempoh-tempoh tertentu, Simani tak akan tarik balik barang tu, tapi pengguna akan dikenakan charge mengikut kelewatan bayaran tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Puan Leni. Mungkin kita terlepas pandang tentang soalan yang diajukan oleh pemohon tadi, Puan Husna. Terima kasih kepada Puan Leni sekali lagi. Jadi saya saya ingin menjemputlah mana-mana lagi AJK yang ingin mengutarakan pendapat tentang isu ini. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Pada pendapat saya, penggunaan pay later ini sepatutnya diharuskan khususnya kepada umat Islam lah. Yang mana jika kita lihat dari sudut rukun dan syarat jual beli, tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun syarat sahnya jual beli, iaitu wujudnya penjual dan pembeli, ijab dan qabul dan juga barang yang dijual. Jadi cukuplah rukun-rukun ini. Hal ini juga bertepatan dengan konsep wakalah yang mana ianya dibolehkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, iaitu Ruwiya rawahu Rafi' maula Rasulullah SAW qala tazawaja Maimunah halalan wa bana biha halalan wa kuntu rasul bainahuma, riwayat hadis Tirmizi. Maksudnya bahawasanya Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal dan menggaulinya juga dalam keadaan halal, dan aku adalah delegasi antara keduanya. Baiklah, berdasarkan hadis ini, kita dapat lihatlah konsep wakalah itu dibenarkan dalam Islam. Sebab apa? Sebab Rasulullah juga pernah mempraktikkannya, yang mana ianya juga telah diaplikasikan, contohnya dalam pay later. Itu sajalah pendapat daripada saya. Terima kasih kepada Puan Andis atas pendapat yang diutarakan. Jadi mungkin ada lagi benar-benar AJK yang ingin mengutarakan pendapat dan isu. Silakan. Ini saya cerita kat sini. Pada pandangan saya, penggunaan pay later atau jual beli yang melibatkan adalah haram. Penggunaan pay later ini hanya sekadar pilihan dan merupakan salah satu daripada pelbagai alternatif pembelian di mana terdapat banyak cara yang boleh digunakan selain pay later daripada terlibat secara langsung dengan riba alkohol. Sistem pay later ini mampu memberi manfaat boleh menangkan barang yang diinginkan dan bayar pada waktu lain. Tapi pada akhirnya akan berkaitan kepada kesan yang akan datang. Dan langkah ini juga diambil berdasar dari David dan maka sini perdaman adat menolak kerosakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, dan menolak riba yang berlaku lebih utama dari manfaat yang diterima oleh pelanggan. Dan
pengharaman riba turut dijelaskan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah turut melaknat orang-orang yang terlibat Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi qala kum sawa. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat penerima riba, pembayar riba, orang yang mencatatnya dan kedua-dua saksi. Dan baginda berkata, mereka itu semua sama. Oleh itu penggunaan peleta hendaklah dijauhkan terutamanya kepada umat Islam bagi menepati jual beli ataupun pinjaman yang berlandaskan hukum syarak. Okay, poinnya sudah selesai. Terima kasih poinnya. Jadi kita teruskan lagi, mungkin ada lagi-lagi mana AJK yang ingin mengutarakan pendapat. Silakan. Baiklah Tuan Mufti, sebelum saya menyatakan pendapat saya, izinkan saya untuk menyampaikan serkat pantun bagi memeriahkan suasana muzakarah kita pada hari ini. Boleh tak? Silakan, Prof. Nadia. Dr. Muaz. Pada pandangan saya, dibolehkan cas lewat bayar dan cas pemprosesan sekiranya mempunyai persetujuan bersama antara peminjam dan peminta. Oleh demikian, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi melaksanakan kaedah ini. Antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi adalah cas yang dikenakan hendaklah bertepatan dengan kos sebenar. Kemudian, cas yang digunakan hendaklah berdasarkan kos langsung, bukannya kos tidak langsung seperti pembayaran gaji serta pembayaran sewa dan sebagainya. Kemudian, cas yang dikenakan tidak boleh dikenakan secara pertusan daripada jumlah pinjaman. Sebaliknya, ia hendaklah mengikut kadar sebenar kos pengurusan yang terlibat dan tidak mengenakan cas tambahan. Dan yang terakhir adalah boleh dikenakan cas dalam bentuk anggaran sekiranya sukar untuk menentukan satu jumlah yang pasti dan tepat. Jadi, sekiranya jumlah sebenar sudah diketahui, setiap lebihan perlulah dikenakan dengan jumlah penghutang mengikut medium yang disetujui bersama. Sekian sahaja daripada saya, Datuk Mufti, berkaitan syarat-syarat yang saya nyatakan ini. Terima kasih kepada Prof. Nadia Dr. Muaz atas pendapat yang diutarakan tadi. Jadi, berdasarkan muzakarah pada kali ini bermula dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pemohon iaitu Puan Ustaz selaku pegawai Shopee berkenaan dengan peleta tadi lah. Setelah penerangan oleh AJK yang terlibat pada hari muzakarah pada kali ini bermula dengan konsep wakalah dan jual beli al-qad dan penggunaan kaedah fiqh, timbak hukum dan sebagainya, maka dengan ini musyawarah jawatan kuasa negeri wilayah persekutuan yang bermusyawarah pada tanggal 18 Januari 2022 bersama 1 Jamadil Akhir 1443 Hijrah berkaitan hukum penggunaan pay later telah memutuskan seperti berikut, iaitu harus menggunakan sistem pembayaran pay later dan juga Shopee Pay Later dengan syarat. Yang pertamanya, jika pembayaran dilakukan secara one off dalam tempoh sebulan. Yang keduanya, yakin dapat melunaskan bayaran tepat pada masanya. Yang ketiga, cas pemprosesan bertepatan dengan kos sebenar perkhidmatan. Yang keempat, tidak dikenakan cas lewat bayar. Okey. Sampai di sini sajalah muzakarah kita pada kedua ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada AJK yang terlibat dalam perbincangan kita pada kali ini tentang isu penggunaan Shopee Pay Later. Jadi saya harap kepada setiausaha iaitu Ustazah Hanis untuk mengambil tindakan seterusnya setelah keputusan dikeluarkan dalam muzakarah pada kali ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menutup majlis ini dengan membaca tasbih suratul As dan tasbih kifarah.
Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.